menolak orang yang lalu lintas di hadapannya. Mana kata kalau ada manusia lalu lintas di depan dia tu, dia kata boleh dia menolak. Dia boleh dia menolak. Apa tu pula, dan haram dia kata di atas mereka itu, dia kata lalu di hadapannya, hadapan satu orang semayang tu. Haram, dia panggil haram ni berdosa lah. Dia panggil haramun haram. Okay? Mana kata berdosa lah kalau kita pergi lalu di antara seterah dan di antara satu orang duk semayang tu. Kita lalu di celah-celah tu, dia kata haramun haram. Berdosa lah. Dia setengah kata, kalau misal kata dia boleh berhenti, 40 tahun pun dia kena berhenti 40 tahun lagi, makna kata tak usah lalu di depan orang yang semayang tu. Tadi apa kata. Kalau dia tahulah tak berat, kita lalu di atas di hadapan orang semayang tu, dia kata dia akan berhenti walaupun siapa 40 tahun sekalipun, dia kata dia akan berhenti. Sebab dia kata berat lah. Tu. Malaikat ia semayang di tengah jalan. Malaikat yang boleh dia lalu, dia supaya kata kawan ni pergi semayang di tengah jalan. Dia dibuat suterah di tengah jalan, tak boleh. Dia kata malaikat ia semayang di tengah jalan, dia kata tiada haram di atasnya, di atas satu orang tu lalu di antara suterah tu. Kalau dia pergi semayang tengah jalan, hak tu dia panggil kerana ia taksi cuai. Supaya kata di atas ni pun kosong banyak lagi, tapi dia pergi buat suterah di tengah jalan. Jalan pintu yang masuk tu dia buat suterah situ. Apa tu dia mau mari bah nak pergi kat mana? Tak boleh pergi dah. Kena masuk ke pintu tu, cerak dah bawa masuk ke pintu tu, dia duk semayang di pintu tu. Buat suterah situ. Tu tak boleh. Jadi kita nak buat suterah ni, jangan kita pergi buat di jalan orang lalu. Ataupun pergi buat di pintu orang duk masuk tu baik. Jangan pergi buat situ. Tu dia. Jadi kalau siapa dia pergi buat suterah di pintu, orang duk lalu lalai masuk tu baik, dia kata hak tu tak haram. Boleh kita lalu kita tak dosa. Tak haram. Haram ni makna tak dosa lah. Kalau siapa dia pergi lakah, pergi lalu di celah-celah antara suterah dengan orang yang semayang tu, dia kata haramun haram, dosa. Dosa lah. Tetapi syarat pada ayat sana lah, syarat jangan dia dibuat tepi pintu, jalan lalu lalang. Tu dia. Tapi syarat pula dia kena buat suterah ni ikut tertib dia. Ikut tertib. Lagu mana tertib? Tertib ni dengan bahawa dia kena ambil suterah hak paling tinggi sekali. Lepas tu kau turun mari. Lihat tinggi sekali ni ialah kita ambil dinding dulu. Bermakna kita kena semayang di dinding dulu. Tu hak tinggi sekali suterah. Kalau misal kata di dinding ni pun kosong banyak lagi. Kosong banyak lagi di dinding ni. Tapi dia pergi buat suterah, dia hafal sejadah lek bawah tu. Tu dia tak kira tu. Suterah dia tu ada sebab tak ada. Orang lalu depan pun tak berdosa. Dengan sebab dia cuai juga. Kerana dia tak pergi semayang penuh di dinding dulu. Padahal di dinding ni pun kosong banyak lagi. Dia kosong 2-3 orang celuh lagi. Tapi dia pergi buat tempat lain. Kecuali kalau misal kata di dinding ni penuh dah. Di dinding penuh dah. Nak masuk tak boleh, dia ketak dah. Baru dia boleh pindah gimik hak bawah sikit. Iaitu dia pergi cari tiang. Tiang dalam masjid ada berapa butang. Kalau masjid ni ada tiang 4-5 butang, dia pergi semayang di mengadap. Sebagai tiang tu jadi suterah dia. Tu dia. Kalau tak ada tiang juga, butuh hak bawah sikit. Gimik kotak, debek kan hak tinggi-tinggi tu,
Tinggi itu 2 hasta ni. 2/3 hasta. Dia tinggi dia tu 2/3 hasta. Dia letak situ. Kalau tak ada tiang, sepatah tiang ni penuh habis dah. Nak pergi semayang di tiang ni pun penuh dah. Tiang nombor 2 apa penuh dah. Tiang nombor 3 apa penuh rancang habis dah. Kita boleh gimbik benar yang tinggi dia tu 2/3 hasta. Dia letak. Barulah kata sutra tu dia iktibar. Tapi kalau misal kata tiang tu duk kosong lagi, boleh semayang di tiang tu tapi dia tinggal tiang tu, dia hafaz jadah di bawah tu, atau dia tak iktibar. Dengan sebab dia meninggal tertib cara buat sutra. Ingat oleh kita nak buat sutra ni dia ada tertib dia. Tertib dia ambil hak tinggi dulu. Kalau hak tinggi ni penuh dah, butuh hak bawah sikit, ke bawah lagi. Bawah sekali tu dengan bawah kita goreh. Dia goreh dengan kapur apa tak apa deh, boleh jadi kata ni cupcake hak kita semayang. Goreh tu dia. Ataupun kita hafaz jadah. Tu hak bawah habis ni panggil bab ni habis dah. Kita mari di faslun fi sujudis sahwi. Ni penting tak cara sujud sahwi. Dia kata faslun fi sujudis sahwi, ini suatu pasal pada menyatakan sujud sahwi. Geno dia panggil sujud sahwi. Di sahwun. Sahwun ni makna lupa. Kalau bahasa kita panggil lupa lah sahwi ni. Dia main bahasa Arab sahwi makna kata lupa. Karena kita ada lupa di dalam semayang. Kita ada lupa di dalam semayang. Satu sunat kita sujud. Sujud 2 kali. Sujud sahwi ni. Sujud sahwi ni dia panggil sunat saja. Kalau kita tak sujud pun sah semayang. Tak sujud pun tak ada apa-apa. Tapi kalau kita sujud sahwi ni, dia sebagai nak tapung klik benda kita lupa saat ni. Apabila kita lupa tu jadi kurang lah. Tu kita ditapung dengan sujud sahwi supaya jadi sempurna. Kalau gitu di sini dia nak masuk cara bab sujud sahwi Jadi benar yang ditinggal di dalam semayang. Benar dia panggil al-matruk fi solah, benar yang ditinggal di dalam semayang ni dia ada 2-3 perkara. Benar hak kita tinggal di dalam semayang. Dia ada 2-3. Yang pertama dia panggil rukun. Rukun semayang. Jadi rukun semayang ni kalau kita tinggal, tu dia. Tinggal dengan sengaja. Tinggal dengan sekeleng lah, dengan sengaja kita tinggal rukun semayang. Sekeleng tak rokok, sekeleng tak sujud ataupun sekeleng kita tak baca Fatihah. Dengan sengaja tu dia kata batal semayang. Batal semayang Tetapi kalau kita tinggal rukun semayang tu dengan lupa, lupa nak rokok, kita turun sujud dah, Allahu Akbar. Bawa turun sujud pas bawah, kita khabar kata, lupa nak rokok. Tu dia panggil tinggal rukun, dia kata kerana kita lupa. Hadis tu tak batal. Tinggal rukun semayang dengan lupa dia tak batal. Tapi dia kata apabila kita khabar tu kita kena make klik. Kita kena kembali make klik. Kalau tak sampai rukun seumpama hak tinggal tu. Jadi kita pergi khabar belum sampai di rukun hak kita tinggal saat ni. Dengan bahawa kita khabar dulu sebelum cukup setakuk. Dia kata wajib kita kena kembali make klik. Misal tak lagu ni. Kita turun sujud Allahu Akbar. Pas bawah dah. Lepas tu khabar atau lupa nak rokok saat ni. Kita pun kena berdiri klik. Berdiri betul klik. Lepas tu rokok semula. Allahu Akbar. Dia kata wajib kena kembali klik. Batal tak semayang? Tak batal. Tu masalah kita tinggal rukun, dia kata wajib kena kembali make klik. Lepas tu satu lagi matruk fi solah agak benar kita tinggal dalam semayang, iaitu masalah aba'at. Dia panggil sunat aba'at. Sunat aba'at ni kalau kita tinggal di dalam semayang,
Hak tu dia kata sunat kita sujud sawi. Sunat kita ganti, kita tampung dengan sujud sawi, sama ada kita tinggal dengan sengaja ataupun tinggal dengan lupa, dia kata sunat kita sujud sawi. Tu dia. Satu lagi pula matruk, benda yang ditinggal dalam sembahyang pula dia panggil hayat ataupun kita panggil sunat hayat. Sunat hayat. Sunat hayat ni dia kata kalau kita tinggal di dalam sembahyang, dia kata hak ni tak sunat kita sujud sawi. Tak sunat kita sujud sawi. Kalau tinggal, kau tinggal teruslah. Tinggal terus. Tak sunat tapung dengan sujud sawi. Jadi 3 perkara ni dia tak suka dah. Tu dia. Apabila kita faham sini, dia panggil al-matruk fi solah, benda yang ditinggal di dalam sembahyang ni ada 2-3 perkara tu. Hari ni kita nak mari kata masalah sujud sahwi. Dia kata bermula sujud sahwi ni. Bermula sujud sahwi dia kata sunat. Kita nak wayak hukum dulu. Sebelum daripada kita nak bicara masalah sujud sahwi itu, lebih dahulu kita kena tahu kata hukum dia tu lagu mana. Dia hukum dia ada kala dia wajib, ada kala dia sunat, ada kala dia makruh, haruh, dia haram, tu dia punya hukum. Dia kata sunat, sujud sahwi itu hukum dia sunat. Apabila kita faham kata sunat, sunat ni ialah kalau kita buat boleh pahala. Tapi kalau kita tinggal tak kena seksa. Tinggal apa tak apa tak kena seksa. Tak serupa benda haram, benda haram. Benda haram ni berdosa. Kalau kita buat berdosa, tak serupa benda wajib. Benda wajib ni kalau kita buat boleh pahala, kalau kita tinggal berdosa. Hak ni tak. Kalau kita buat boleh pahala, tapi kalau kita tak buat dia tak berdosa. Dia kata sunat kita sujud sahwi. Dia kata dengan salah suatu daripada 3 asbab. Tapi dalam kitab ni dia wayak 3 asbab saja. Padahal kalau kita tengok di setengah-setengah kitab yang lain dia ada 4 asbab. Tak apalah kita turut dalam kitab ni. Dia kalau kitab besar-besar sikit tu mungkin dia sebut habis 4 sebab ni. Tak apalah kita ambil 3 dulu. Karena di sini dia kata salah suatu daripada 3 asbab. Dia kata nak sujud sahwi ni dia kena ada sebab. Sebab apa boleh sujud? Kalau misal kata tak ada sebab-sebab apa jangan sujud deh. Sujud ni batal, tambah rukun pula dia panggil ni. Tu tak boleh. Dia kena tahu dulu kata sunat sujud ke tak sunat sujud. Kalau kita tahu dah kata sunat sujud, sujudlah. Tapi kalau kita tahu kata tak sunat sujud, jangan duk sujud. Dia kena tengok situ. Pasal ni dia kena tahu sebab dia dulu. Kalau kita tahu sebab dia ni, baru kita boleh sujud. Dia kata dia salah satu daripada 3 sebab. Kena ingatlah 3 sebab ni. Payah ni. Payah nak ingat 3 sebab ni. Yang pertama dia kata iaitu musalli, seorang yang sembahyang itulah meninggal sunat aba'at. Ni satu sebab. Satu sebab daripada 3 sebab dia kata satunya ialah meninggal sunat aba'at. Sunat aba'at ni. Kalau itu kita kena tahulah mana dia sunat aba'at. Setengah orang tak tahu lagi sunat aba'at ni. Ni masalah kita ni. Masalah kita buat ibadat selama keni ni kadang-kadang kita bukan nak ambil cara sangat bab-bab sembahyang ni. Jadi orang yang nak buat sembahyang ni mestilah tak dapat tidak ni. Dia sebuah bawah dia kena tahu kata mana dia tak sunat aba'at. Supaya dalam sembahyang ni dia terbagi pada rukun, dia terbagi pada sunat aba'at, terbagi pada sunat hayat ni. Kita kena tahu mana rukun sembahyang, mana sunat aba'at, mana sunat hayat, kita kena tahu beza 2-3 perkara ni. Kalau itu dia kata sunat aba'at ni ada 8 perkara. Setengah kata 6 perkara ni kita sebut 8 perkara. Dia 8 perkara ni sebagai kita nak ingat dengan mudah. Kalau nak bilang sasa tu cacut lebih. Cacut ni mudah kita nak ingat. Dia cara mudah kita nak ingat.
Kita kena ingat kata duk di tahiyat awal 3, duk di kunut 4, duk di tahiyat akhir so. Tu dia. Duk di tahiyat awal 3, duk di kunut 4, duk di tahiyat akhir so. Campur jadi 8 perkara semua. Kena ingat. Sunat ab'ad duk di kunut 3, duk di tahiyat awal 3 mana? Satu ialah baca tahiyat awal. Kita baca tahiyat awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Baca tahiyat awal. So, lepas tu duduk tahiyat awal. Baca tahiyat awal, duduk tahiyat awal. 2. Yang ketiga, kita selawat Nabi pada tahiyat awal. Dia Allahumma salli ala Muhammad. Dia panggil selawat Nabi pada tahiyat awal. Jadi 3 dah situ. Di tahiyat awal ada 3 tu. Di kunut 4. Yang pertama baca kunut. Yang kedua berdiri kunut. Yang keempat selawat Nabi pada kunut. Yang kelima selawat di atas al, iaitu keluarga Nabi pada kunut. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia panggil selawat di atas keluarga Nabi pada kunut. Jadi 4 campur 3 jadi berapa? 7. 7 dah. Lepas tu duk di tahiyat akhir so. Duk di tahiyat akhir ni ialah kita selawat di atas Ali Muhammad. Ali. Arab panggil Ali Muhammad. Kita panggil keluarga Muhammad. Kita selawat di atas keluarga Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu dia panggil hak duduk pada tahiyat akhir. Tu dia panggil sunat ab'ad. Bukan selawat Nabi. Selawat Nabi tu rukun semayang. Kita selawat Nabi pada tahiyat akhir. Hak tu rukun semayang. Kena ingat tu. Jangan kata sunat dia tu. Kalau siapa dia lagi, dia kata sunat tu. Selawat Nabi pada tahiyat akhir tu. Jangan kata sunat dia. Hak tu dia panggil ruknun. Dia panggil rukun semayang. Bukan sunat dah. Ataupun selawat Nabi hak duk di tahiyat awal. Hak tu pun dia panggil sunat ab'ad. Jadi semua 8 perkara tu. Nak ingat lah. 8 perkara. Duk di tahiyat awal 3. Duk di kunut 4. Duk di tahiyat akhir so. Kita pergi pula. Iaitu dia kata tasyahud awal. Iaitu kita baca tasyahud awal. Tu sunat ab'ad lah. Kita baca tasyahud awal. Tasyahud awal ni baca boleh, tak baca boleh. Sebab ada ayat dah kata sunat aja, bukan wajib. Dia bukan rukun. Dia panggil tasyahud awal ni sunat ab'ad. Dia panggil kalau kita semayang imam makmum, kita semayang berjemaah lah. Dia panggil semayang ada imam, ada makmum, dia panggil semayang berjemaah. Betul tahiyat awal ni. Dia kata wajib kita ikut tok imam pada tinggal dan tak wajib kita ikut imam pada buat. Baik. Dia kata wajib kita muwafakat tok imam. Wajib kita muwafakat tok imam. Makna kata wajib kita kena ikut tok imam lah. Pada tinggal. Tidak pada buat. Tidak pada buat. Ni payah sikit lah. Bermakna kalau tok imam tinggal, wajib kita nak tinggal. Kalau tok imam tak baca tahiyat awal, jangan duduk dah. Tok imam lupa Allahu Akbar. Di tu dah naik rakaat ketiga dah. Kita ingat kita pun subhanallah subhanallah, tapi tok imam siapa di tu dah, dia tak boleh turun dah. Dia tak boleh turun dah. Kalau tiba-tiba tok imam gitu turun duduk, kita kena naik. Tak boleh duduk. Jaga ni lah. Nama apa tok imam turun duduk, kita duduk kali dia batal kita. Tok imam ni kalau dia lupa tahiyat awal, dia naik betul dah Allahu Akbar. Berdiri tegak dah betul dah ni. Kita tak berdiri lagi. Kita baru duk nak berdiri pun. Tapi tok imam siapa dulu lagi. Lepas tu tok imam tu kok mana? Dia pun bawa khabar kata lupa nak baca tahiyat awal. Dia pun Allah lagi duduk balik. Duduk baca tahiyat awal. Kita kena berdiri dah, tak boleh duduk dah. Jangan duduk kali tok imam dah. Kena berdiri terus lagi. Sebab kita tu dah kata tok imam ni dia tak boleh turun.
Kalau dia naik betul dah tu dia tak boleh turun dah. Kalau dia turun tu mana kata salah dah tu. Kita tak boleh ikut orang yang salah. Kita makmum ni apabila kita yakin kata Tok Imam tu salah, buat kereta nak tujuan cerang dah, kita lopak tubik dulu, jangan duk turut dia. Tak boleh kita ikut Tok Imam yang salah. Bermakna kalau Tok Imam turun tu kita kena naik duk atas sebab kita tak boleh ikut dia sebab dia salah dah. Dia. Sebab tu kalau dia naik betul tu dia tak boleh turun dah. Jadi mana kata kalau Tok Imam dia lupa tahiyat awal, dia naik Allahu Akbar, dia betul, kita pun wajib kena tinggal tahiyat awal. Wajib kita kena tinggal tahiyat awal. Tak boleh duduk dah. Kita wajib kena muafakat Tok Imam, wajib kena turut Tok Imam. Nama sagi Tok Imam lupa belah aku nak baca at-tahiyatul mubarakatuh salawat Tok Imam dah baca Fatihah dah, kita dak tahiyat di bawah. Dia kata batal mayang kita. Sebab tahiyat awal ni wajib kita kena muafakat Tok Imam pada tinggal. Wajib muafakat, wajib kita kena turut Tok Imam pada masalah tinggal. Kalau dia tinggal, kita wajib kena tinggal. Tidak pada buat. Tidak pada buat. Tapi kalau Tok Imam buat, kita tinggal boleh. Ni pelik ni. Kalau Tok Imam buat, lah ni Tok Imam duk tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatuh salawat. Kita tak malah nak baca tahiyat awal, belalah tak nak berdiri. Kita pun bung nak berdiri duk cakap atas. Ni dia. Tok Imam duk baca tahiyat awal, kita berdiri betul naik atas. Dia. Sebab kita kata kita tak mau ikut Tok Imam. Kita tak mau muafakat Tok Imam. Dia kata boleh. Dia tak wajib kita muafakat Tok Imam, tak wajib kita turut Tok Imam pada masalah dia buat. Kalau dia buat kita tak mau buat apa boleh? Kita naik dah betul. Tapi kita kena nanti dia lah, nanti di atas. Tapi kalau hak pesing ni dia kata belalah sunat kita turun tik. Turun buat sekali dia lah. Siang dia duk seorang nyanyi dia ni. Sagi kita naik kata gena ni buat umur tak siang kuasa duk bawah ni kita turun, belalah turun duk dia kat ni. Dia tak sunat kat kita turun duk ke dia. Tapi kalau tak mau turun duk ke dia pun tak ada apa-apa, dia panggil tak batal. Tu dia. Tapi kalau kita naik ngelupa, hak tu kena turun. Kita naik ngelupa. Allah naik betul dah. Kalau Tok Imam duk tahiyat awal, hak tu wajib kena turun, kena muafakat dia. Dengan sebab kita lupa hak tu. Bukan kita sekalian. Ni masalah tahiyat awal ni dia kata wajib kita kena muafakat Tok Imam pada tinggal, tidak pada duduk. Tidak pada buat. Tu dia. Dia tak serupa dengan sujud sawi. Dia tak serupa dengan sujud sawi. Sujud sawi ni kita wajib muafakat Tok Imam pada buat, tidak pada tinggal. Dia terbalik. Sujud sawi ni wajib kita muafakat Tok Imam, wajib kita kena ikut Tok Imam pada masalah buat, tidak pada masalah tinggal. Kau tahu lah. Bermakna sujud sawi ni kalau Tok Imam sujud, kalau Tok Imam sujud Allahu Akbar, dia kata wajib kita kena muafakat Tok Imam, wajib kita kena ikut Tok Imam pada masalah sujud. Kalau siapa tak sujud batal Kalau Tok Imam sujud sawi, kita tak turun sujud sekali Tok Imam, kita ni batilung batal. Sebab dia wajib kita kena turut Tok Imam pada masalah buat. Tetapi dia kata tidak pada masalah tinggal. Kalau Tok Imam tinggal, dia tak sujud sawi. Tok Imam tak mau sujud sawi. Dia kata tak wajib kita turut Tok Imam. Tok Imam tak sujud ikut ya, kita nak sujud. Boleh kita sujud? Boleh kita sujud. Tok Imam tak mau sujud, tak apa, kita nak sujud. Bawa Tok Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun tak usah beri salam lagi, kita turun sujud. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasahu. Subhanaman la yanamu wa la yasahu. Kita baca sujud boleh 2 kali, baru kita Assalamualaikum. Boleh kita buat. Walaupun Tok Imam tak buat, boleh kita buat. Dengan sebab
sujud sawi ni dia wajib kita muafakat tu imam pada buat, tidak pada tinggal. Banyak orang tak erti bab ni. Ni banyak orang tak erti bab ni. Nah. Pasal tu kita mai beri faham tu ni. Kalau siapa faham ni fahamlah. Kalau tak erti tu mana tak erti fighter. Tengok gigi. Patu pula masalah kunuk. Masalah kunuk pula. Masalah kunuk ni tak wajib kita ikut tok imam pada buat dan tak wajib kita ikut tok imam pada tinggal. Tu dia. Kunuk ni dia tak wajib kita muafakat tok imam pada buat dan tak wajib kita muafakat tok imam pada tinggal. Tu masalah kunuk. Kunuk kalau tok imam buat, kita tak buat tak apa. Tak buat tak apa. Ataupun kalau tok imam buat kunuk ni. Kalau tok imam tinggal. Tok imam tinggal, tok imam tak buat kunuk. Kita buat boleh? Dia. Sebab kunuk ni dia tak wajib kita ikut tok imam pada buat dan pada tinggal. Pada buat tak wajib ikut kak, pada tinggal tak wajib ikut kak. Tu masalah kunuk. Tetapi kalau dia tinggal, lah ni kita ubah kata tok imam tak baca kunuk. Bawa dia naik tu, Allahu Akbar, turun sujud. Tok imam turun sujud. Kita boleh baca kunuk. Kita boleh baca kunuk. Dia kata kalau misal kata kita seka kata dan betul sujud yang pertama. Tu dan betul sujud yang pertama. Tu dia kata sunat kita baca. Kalau kita agak kata dan lah. Dan turun sujud pertama kali dia. Kita kata bahasa sepak ni. Kalau tok imam turun sujud ni, kita baca kunut pun dan turun sujud kali dia. Sujud pertama atau sunat kita baca kunut. Tetapi kalau misal kata kita agak kata cerak tak ada. Di sujud pertama tu cerak tak ada. Dia betul mana? Dia betul duduk antara dua sujud. Ada itu dia kata harus kita baca. Nak baca boleh, tak nak baca boleh. Sebab kita tak ada di sujud yang pertama, kita agak tak ada di duduk antara dua sujud. Tetapi kalau kita dah agak kata sujud pertama apa tak ada, duduk antara dua sujud apa tak ada, kita di betul sujud yang kedua dah. Tu tak boleh lah. Kalau kita nak baca juga kena mufarakah untuk imam. Kita terbelah, imam tak baca kunut, belah nak baca agak. Tapi kalau baca cerak tak ada. Tok imam rokok sujud kali yang kedua apa tak ada cerak. Belalah kita niat mufarakah dengan dia. Niat mufarakah tok imam baca surah kita dia kunut. Tapi sebenarnya mata nak ada lagu mana ni Allahumma hdini fi man hada hingga sampai panjang. Bergaduhlah tak ada cerak. Mau tak erti. Dia mau tak erti. Kunut ni tak mesti kita baca Allahumma hdini tu. Dia nak beri ada doa saja. Ikut doa apa tak apa. Walaupun kita ambil ayat Quran hak mengandungi doa, kita baca di betul kunut tu sah dah. Bukan nanti baca Allah Mahdini. Kunut ni mana kata kita ambil doa. Doa apa? Kita ambil ayat Quran hak ada makna doa. Belana. Ayat Quran hak ada makna doa belana. Jadi kita ambil ayat-ayat apa tak apa deh. Baca ayat Quran boleh satu ayat. Tapi hak mengandungi makna doa deh. Mana kata boleh dah kita baca. Tapi kita kosak doa lah. Kosak doa, jangan kosak Quran. Jangan kosak Quran dia. Dengan sebab Quran ni dia boleh kita baca masa berdiri saja. Masa lain pada berdiri tak boleh baca Quran. Dan semayang dalam semayang ni hak boleh kita baca Quran ni masa berdiri. Hak tu boleh kita baca Quran. Supaya Fatihah, supaya kita baca surah, tu boleh kita baca masa berdiri. Tapi masa lain pada berdiri dia tak boleh baca Quran. Tapi kalau kita nak baca wak doa kunut ni, jangan kita niat Quran, kita niat doa.
Apabila kita niat doa, dia tak jadi Quran lah, dia jadi doa pula. Itu dia. Baca Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Baca lagi, ayat Quran juga tapi dia ada makna doa. Tu dia. Jadi makna kata boleh. Kita baca, kalau Tok Ime tak baca, kunut kita boleh baca. Kalau kita agak kata dan di sujud yang tamu. Tapi kalau agak tak dan di sujud tamu, agak kata dan di duduk antara dua sujud, tu dia kata harus, dia harus kita baca. Tapi kalau agak tak dan situ, dan di sujud yang kedua dah, ada tu dia kata boleh kita baca tapi kena mufarakah. Mufarakah untuk Ime. Tu di segi kunut. Tapi kalau dia mau tanya pula, gena kunut kita boleh baca kalau Tok Ime tinggal. Gena di tahiyat awal, bawa Tok Ime tinggal, kita tak boleh baca, wajib kena tinggal. Siap pula dah kali ni. Betul kunut ni kalau Tok Ime tak baca, boleh kita baca. Tapi gena betul tahiyat awal, kalau Tok Ime tak baca, kita nak baca tak boleh. Tidak waspa kunut lah. Bawa Tok Ime tak baca tahiyat awal, kita baca. Waspa kunut tu. Tak supa. Kerana tahiyat awal ni, kalau Tok Ime tinggal, kita pergi baca. Mana kata apabila kita baca tu, kita pergi duduk lah. Seolah kata kita duduk tu, kita pergi buat satu perbuatan yang tidak membuat ulah Tok Ime. Jadi Tok Ime tak duduk pun. Kita pergi buat perbuatan duduk dengan tidak dibuat oleh Tok Ime, tu hak tu salah. Sebab tu apabila Tok Ime dia tak baca tahiyat awal, dia naik terus betul tu dengan bahawa dia tak duduk langsung tahiyat awal tu. Jadi kita nak duduk tu seolah kata kita pergi buat satu perbuatan, iaitu perbuatan duduk yang tidak membuat oleh Tok Ime. Sebab tu tak boleh. Dia tak sepuluh kunut. Kunut ni jadi mana kata Tok Ime berdiri. Tok Ime buat ada perbuatan berdiri tu. Cuma dia tak baca kunut ya. Perbuatan berdiri tu Tok Ime berdiri dah. Tapi Tok Ime dia tak baca kunut, dia turun Allah Akbar. Jadi perbuatan berdiri tu Tok Ime buat dah. Sebab itulah boleh kita baca. Boleh kita buat kunut. Tahiyat awal tak boleh buat dengan sebab perbuatan duduk tu Tok Ime tak buat daripada awal lagi. Kita nak dibuat perbuatan duduk tu dengan tidak dibuat oleh Tok Ime tu apa tak boleh. Sebab perbuatan duduk ni Tok Ime tak buat. Tok Ime tak duduk, dia naik terus lalu dah. Kita nak pergi buat duduk pula tu dengan Tok Ime tak buat perbuatan tu dia kata tak boleh. Pasal tu dia kata di tahiyat awal ni kita apabila Tok Ime tinggal, kita wajib kena tinggal. Tak boleh kita duduk. Tetapi di kunut ni kalau Tok Ime tinggal, tak wajib kita ikut dia. Boleh kita buat. Boleh kita buat. Kalau di kunut saja apa panjang. Ada banyak kata kunut ni 8 perkara kita mari sini pula ni. Ni panjang lagi. Tak apalah kita bawa kita duk bercara lagu ni dia panggil kita lama-lama dia tergambar ni. Tapi kalau kita tak bercara langsung ni dia panggil duk tak tahu sampai tu. Ilmu ni dia penting lah. Dia. Dia tak rugi, dia panggil ilmu ni dia tak rugi. Dia panggil ilmu dia tak rugi. Kita tahu ni dia suruh kita tahu lebih-lebih lagi bab semayang hak kita dok buat hari-hari ni dia lagu mana pun kita kena ambil tahu. Cara semayang. Bukan kata belalah tak mau ambil tahu bab semayang nak duk gitu, dia tak boleh. Tu dia. Dia tak boleh. Sebab ni jadi fardu ain. Dia tak serupa dengan bab lain. Supaya bab haji, supaya bab menega, supaya bab bawah gada apa semua tu dia panggil bukan fardu ain. Dengan sebab dia tak terlibat dengan kita, mana kalau misal kata benda tu dia terlibat dengan kita, hak tu jadi fardu ain, mana wajib kita belajar. Tapi bab semayang ni dia terlibat dengan kita tiap-tiap masa. Tiap-tiap hari tu dia mesti kita kena ada benda ni, semayang ni. Sebab tu dia punya fardu ain, wajib kita kena tahu cara semayang, semualah berkaitan dengan semayang ni, wajib kita kena tahu. Tu dia. Lepas tu kita nak tahu supaya budak tadika tu tahu kan.
Dia kata, budak tadi kau ngaji boleh tahu rukun pada kat tu. Pada dengan naskah tu. Tengok. Supaya bahaji ni. Bahaji ni kalau orang ni dia tak pergi lagi haji. Dengan bahawa dia tak ada modal lagi nak pergi haji, dia tak wajib belajar ni. Sebab fardu dia tak lekat lagi. Dia tak lekat fardu lagi dengan sebab dia tak ada modal lagi, tak ada orang panggil pembelanjaan, tak ada lagi, dia tak wajib lagi. Sebab tu belajar pun dia tak wajib lagi, dia tak lekat fardu lagi. Kecuali apabila dia lekat fardu dah tu, baru kata dia wajib belajar. Dia. Tapi bab semayang ni, dia lagu mana pun kita dok buat hari-hari dah. Dia lagu mana pun jadi fardu ain. Kita kena tahu cara semayang. Ni dia. Kita mari pula. Dan kunut subuh. Kunut subuh ni pun masuk dalam kunut ni dia terbagi pada 2-3 perkara ni. 2-3 perkara kunut ni. Tapi biasanya kita panggil kunut subuh lah. Ni kunut subuh. Kunut subuh tu dia panggil sunat abad. Satu lagi kunut dia panggil kunut semaya witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Dia panggil nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Kita baca kunut witir. Hak tu pun dia panggil sunat abad. Sunat abad juga. Ada satu lagi kunut. Dia tu dia panggil kunut nazilah, iaitu kunut untuk nak tolak bala. Supaya kata ni duk berlaku di Palestin ni. Sepatut dia kena ada kunut. Kunut ni untuk nak doa beri selamat orang Islam. Apabila ditimpa oleh panggil satu bencana, bala bencana. Tu dia panggil kunut nazilah. Tetapi kunut nazilah ni dia tak masuk dalam kata sunat abad. Kena ingat kata sunat abad ni dua saja. Yang pertama kunut subuh, yang kedua sunut witir pada bulan Ramadan. Hak tu sangat jadi sunat abad. Adapun sunat kunut nazilah, hak tu dia tak jadi sunat abad. Mana kata kalau siapa dia tak baca kunut nazilah pun tak kena sujud sawi. Tak kena sujud sawi sebab dia bukan sunat abad. Bukan sunat abad. Sekali lagi. Ataupun kunut witir pada bulan Ramadan pada nisfu yang akhir, ataupun ia meninggalkan selawat di atas Nabi SAW pada tasyrik awal. Selawat Nabi pada tasyrik awal dia masuk dalam kata sunat abad. Selawat Nabi pada tasyrik awal. Ataupun ia meninggal selawat di atas keluarga Nabi SAW pada tasyrik akhir. Begitu juga selawat Nabi pada tasyrik, selawat di atas keluarga Nabi pada tasyrik akhir. Pada ayat sana ni wa ala ali sayyidina tu dia panggil. Tu dia panggil sabak yang pertama. Dia ada 3 sabak kalau dalam kitab ni lah. Yang keduanya, sabak yang kedua dia kata mengerjakan barang yang tiada batalkan dengan lupa dan membatalkan semayang dengan sengaja. Ni banyak orang tak erti betul ni. Mana kata kita pergi buat barang yang membatal semayang dengan sengaja dan dia tak batal kalau kita lupa. Tetapi kita buat tu dengan lupa lah. Dia tak batal semayang. Mana kata kalau kita lupa benda ni dia tak batal semayang, tapi kalau kita sengaja benda ni dia batal semayang. Dia. Tapi kita buat dengan lupa, mana kata hak ni dia kata sunat kita sujud sawi. Mana dia contoh dia kata seperti berkata sedikit. Kita berkecek dalam semayang. Mana kata berkecek dengan sedikit lah. Dia sedikit ni kita ubah kata tak siapa aneh kalimah. Ataupun makan dengan lupa. Kita pergi makan dalam masa semayang tu dengan lupa. Hak tu dia panggil kalau kita sengaja dia batal semayang. Kalau dia sengaja batal semayang tapi kerana dia lupa tak batal semayang. Hak tu sunat sujud sawi. Dia. Ataupun ia melebihkan rukun fi'li rukun perbuatan. Seperti rokok
bukan tepat dia. Dengan bahawa dia pergi rokok bukan tepat rokok. Tapi dengan lupa lah. Kalau misal sengaja batal tu. Semua ni dia kata sunat sujud sawi. Sunat sujud sawi dia. Dia. Supaya lebih rakaat apa tu tak? Dia sembahyang ni naik rakaat kelima dah. Dia naik rakaat kelima. Ada dia. Allahu Akbar. Molek makmum tegur di bawah. Subhanallah. Makmum tak boleh naik lah. Apabila makmum dia tahu kata rakaat ni lebih dari 5 dah. Makmum ni dia tak boleh naik lah. Dia ambil setakat 4 aja. Tapi tok imam ni, dia naik rakaat kelima, lupa lah. Baca Fatihah setengah dah. Baca setengah dah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim sampai itu dah. Patu bang dia khabar tu, lebih dah ni rakaat aku ni naik 5 dah ni. Dia. Ni banyak orang tak erti, banyak orang tak erti. Setengah demo dia kata, "Hei, apabila kita berdiri betul tak boleh turun dah." Dia dak faham kat tu. Dia dak faham kata supaya dengan kita tinggal tahiyat awal. Apabila kita nak berdiri betul nak turun tak boleh lah. Dia dak faham kat tu. Padahal dia tak supa ni, dia tak supa. Masalah hak nung kita tinggal tahiyat awal. Baru kita naik berdiri betul dah tu, kita nak tinggal berdiri tu, nak duduk tahiyat awal tu, hak tu dia kata tak boleh. Dengan sebab tahiyat awal tu sunat saja. Kita nak tinggal hak fardu ni, nak gimbik sunat, tu dia kata tak boleh. Batal mayang. Hak ni bukan masalah tu. Hak ni masalah kita lebih rakaat. Baru kita khabar, lebih dah 5 ni. Wajib dia kena turun dengan serta-merta. Ikut dia ingat di mana, kena turun selalu. Turun duduk, baca tahiyat. Ada demo tak turun. Bukan kata tak erti, bukan kata tak mengaji. Ada mengaji dah. Ada mengaji tak kira dah. Tapi bahasa dia orang mengaji ni, kalau dia tak berjumpa pengalaman dia tu, dia tak pandai nak buat ke. Tak erti ke walaupun mengaji. Dia tak biasa jumpa masalah. Tak turun. Tak turun. Padahal khabar dah tahu 5 lebih tak turun ke. Sampai sub. Tu dia. Batal mayang. Dia kalau kita khabar dah kata lebih dah, wajib kita kena turun serta-merta. Dia kalau kita terak lagi juga, dia kata batas mayang. Nak batas mayang. Dia kita nak turun duduk. Turun duduk. Lepas tu baru dia turun duduk dah, dia baca tahiyat sampai habis, sunat dia sujud sawi. Sunat dia sujud sawi kerana apa? Kerana dia pergi buat perbuatan, jika sengaja dia kata batal, tapi dia buat dengan lupa, tak batal. Dengan bahawa dia lebih rakaat tu dia lupa. Dia tak batal tapi sunat sujud sawi. Sunat sujud sawi. Tapi kalau dia sengaja, hak tu batal. Sebab itulah dia panggil hak yang kedua ni, dia pergi buat satu perbuatan yang membatal sembahyang jika sengaja dan tidak batal kalau lupa. Bermakna dia buat dengan lupa lah, tak batal. Tapi sunat sujud sawi. Ikut perbuatan apa tak apa deh. Kalau dia buat sengaja tu batal. Tapi kalau buat dengan lupa tak batal. Tu sunat sujud sawi. Tu dia. Payah nak ingat ni. Payah nak ingat ni. Kita nak kena banyak kali lalu tak apa. Banyak-banyak kali lalu. Cara belajar ni dia sekali lalu tak pandai. Boleh kita lalu, boleh banyak. Mula-mula tu kita dengar sekali tu, dia tak lekat lagi, bergambar baru ni. Bawa masuk kali yang kedua, baru nak lekat sikit. Masuk kali yang tiga, baru cerak. Kata ni dia, baru faham sungguh. Ni kita rasa dia. Ni kita nak lihat. Maka di atas sunat sujud sawi. Sunat sujud sawi nah. Sunat sujud sawi. Kita ambil anu lah deh. Kita ambil soal lagi. Dia panggil kita baca 2 lah. Kita ambil soal lagi.
Ambil sah lagi deh. Kita baca dua. Ambil sah lagi. Ni kita baca itu deh. Cara hikayat pun ni tak habis ke des, hikayat. Hikayat ni cerita-cerita lah orang dulu. Dia cerita-cerita orang dulu hikayat dia panggil. Dia kata wahaka aidan. Dan menghikayat ia Abdullah aidan pula dia tapihi padanya pada kitab Abdullah ni. Dia hikayat dalam kitab dia. Baru ni pun Abdullah ke? Haka Abdullah. Syekh Abdullah ni. Hak ni pun hikayat oleh Abdullah juga. Abdullah ibnu Yafi'. Abdullah ibnu Yafi' rahimahullah ta'ala. Hak ni pun hak dia juga. Mana kata wahaka dan menghikayat Abdullah ibnu Yafi' aidan pula fihi fi kitabihi pada kitab dia. Mana kata dia sebut dalam kitab. Dia kata Anis Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Dia ambil daripada Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Qala berkata ia Abu Zaid sami'tu fi ba'dil asar, ia telah mendengarlah oleh aku pada setengah asar. Asar ni ialah perkataan sahabat lah. Dia panggil asar. Dia kata annaman qala, bahwasanya barang siapa yang berkata iaman. Ikutlah lelaki perempuan kalau dia katalah la ilaha illallah. Dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah sab'ina alfi marratin, sab'ina alfin, iaitu ada 70,000. Kalau siapa dia mengatik dia 70,000 nah. 70,000. Pasal tu kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ambil sehari 100, 200, sehari 100, 200, kita hipung. Ikutlah boleh 4-5 bulan habis. Tidak. Dia ada satu kebaikan, tengok di sini dia kata ini. Dia kata 70,000 kali. Bermakna mengatik dia saat ni ada 70,000 dia simpan taruh. Kanat lahu fidaan, niscaya adalah mengatik 70,000 saat ni lahu bagi man, dia kata fidaan minan nar, iaitu penebusan daripada api neraka. Dia jadi penebusan daripada api neraka. Kalau siapa dia biasa mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah 70,000. Itu dia. Dia kata menjadi penebuh daripada api neraka. Penebuh daripada api neraka. Tengok lagu mana. Fa amiltu ala zalika, kemudian aku beramal ala zalika, di atas demikian itu 70,000 mengatik. Jadi seolah kata Syekh Abi Yazid ni, mana kata dia beramal cukup 70,000 ngatik ni. 70,000. Roja'an bi barakatil wa'di, dia kata kerana harap dengan berkat perjanjian tu. Dia pun ngatik cukup 70,000 dia simpan taruh. Sebab tu kita ni sepatutnya kena biada lah. Semua hidup ni kita mengatik taruh cukup 70,000. Tu dia. Fa amiltu minha, kemudian aku beramal lah minha daripada la ilaha illallah tu li ahli, untuk ahli aku atik. Dengan bahawa dia beramal tu untuk ahli dia. Tu dia. Wa amiltu, dan aku beramal juga minha daripada la ilaha illallah 70,000 tu amalan, iaitu akan beberapa amalan pula. Mana kata dia taruh banyak lagi ngatik 70,000 tu. Iddakartuha li nafsi, aku simpan taruh akan dia 70,000 saat ni li nafsi, untuk diriku.
Seolah kata Syekh Abi Yazid ni, dia mengatik 70,000, dia simpan untuk taruh di diri dia sendiri. Taruh untuk diri dia sendiri 70,000. Lepas tu tengok lagu mana. Ni cerita lah. Wakana, dan adalah izzaka, ketika demikian itu dia kata yabitu ma'ana syabun. Dia kata bermalamlah serta kami oleh seorang pemuda. Tiba-tiba seorang pemuda tu dia bermalam, dia tidur sekali dengan kami lah. Pelik seorang pemuda ni. Yuqalu lahu, dikata orang baginya, bagi syabun, bagi pemuda ni. Dia kata yukashafu fi ba'dil awqa. Dia kata dikasyahlah, diberi kasyah. Beri kasyah tu mana kata beri nampak benar-benar hak gaib. Dengan bawa ahli kasyah ni dia nampak hak ehwal dalam kubur. Dia pakai kasyah ni mana kata orang yang Allah Ta'ala beri dia nampak dia hal ehwal dalam kubur. Fi ba'dil awqat, pada setengah-setengah waktu tu, bil jannati wan nar, iaitu dia beri kasyah nampak syurga dan nampak neraka. Ni kadang-kadang Allah Ta'ala beri fisik untuk orang kasyah ni. Boleh nampak syurga, boleh nampak neraka orang ni. Pemuda ni. Wa kanatil jama'atu, dan adalah jamaah ni. Dia kata tara lahu fadlan, melihat baginya, bagi syabun seorang pemuda ni, dia ada fadlan, dia ada kelebihan lah. Dia mau pakak tengok dia ni ada benda pelik lah. Kelebihan. Ala sigari sinihi, di atas kecil umur dia. Dia mau tengok masa dia haluh-haluh lagi, nampak dia ada kesan-kesan kelebihan dah. Nampak benda pelik-pelik duk timur dia dah. Sebab itulah dia panggil benda ni kalau Allah Ta'ala nak beri dia tu haluh-haluh dia nampak dah. Dia panggil cahaya-cahaya dia tu nampak dah. Kata dia ni nak jadi ahli kasyah. Tu dia. Wa kana fi qalbihi minhu syai'un, dan adalah pada hati aku, di dalam hati aku ni, daripada syabun, daripada pemuda ni, ada syai'un, ada sesuatu. Dia fattafaqa, kemudian muwafaqahlah, anis tada'ana. Dia kata ba'dul ikhwani, bahawa menyeru akan kami oleh setengah-setengah saudara, ila manzilihi, pada setengah daripada ba'dil akhwan, iaitu setengah daripada saudara ni. Dia panggil pergi di rumah lah, di rumah saudara dia ni. Panahnu, kemudian dia kata panahnu, maka kami ni natana walu ta'am, kami mencapaikan makanan, wasyabu, dia kata dan pemuda ni ma'ana serta kami. Dia ada sekali dengan kami pada makanan itu. Bahawa tengah-tengah duk makan itu, iza soha soihatan mungkiratan. Tiba-tiba tengah duk makan makanan itu, jadi pemuda ni dia berjerit. Soha ni dia berjerit lah. Berjerit sungguh dia. Soihatan akan sebagai berjerit, mungkiratan yang mengingkarkan. Mantap berjerit pelik lah. Kena ni teriak begitu lalu ni. Tu dia. Jadi buasa kata pelik lah dia duk berjerit. Tengah-tengah duk makan saat ni. Bahawa dia berjerit, wajatama'a fi nafsihi, dan menghimpunlah pada dirinya, diri syabun, diri pemuda ni. Jadi manusia pakak beripung lagi. Tengok kata apa dia ni duk berjerit ni. Wa huwa yaqulu, wal hal, bermula ia syabun ni, pemuda ni, yaqulu, dia duk berkata, ya ammi, wahai pak penakanku, wahai pak saudaraku. Dia tak ammi, wahai pak saudaraku.
hazihi ummi finnar, dia kata ini ibu aku ni finnar, duduk dalam neraka. Oh, dengar bahawa dia kata ibu dia duduk dalam neraka. Dengar bahawa pemuda ni dia panggil Allah Ta'ala beri kasih, boleh nampak dalam syurga, boleh nampak dalam neraka. Dengar bahawa tengah-tengah duk makan ni dia kata ibu dia duduk dalam neraka. Oh, dia berjerit lah. Oh, dia berkeriau, dia berjerit, dia kata ibu dia ni masuk neraka dah, ibu dia masuk neraka. Tu dia. Jadi dia mau pakak berkumung tengok pelik lah. Wa huwa, dia kata yasihu bisiyahin azim. Walha, dia kata seorang lelaki ni, dia kata syabun, pemuda ni dia berjerit, berkeriau bisiyahin azim, dengan keriau yang besar lah. Oh, dia teriak sungguh lah. Dia la yasukku man sami'ahu, dia kata tidak syaklah mereka yang mendengar akan dia syabun lelaki ni. Dia anahu, bahwasanya syabun seorang pemuda ni an amrin, daripada satu pekerjaan. Tentu dia ada benar apa boleh dia berjerit. Falamma ra'aitu ma bihi, maka tatkala aku lihatlah barang yang ada dengan seorang pemuda saat ni, minal inzi'aji, daripada terkejut. Oh, dia terkejut tengok ibu dia duduk dalam neraka. Jadi tiba-tiba aku kata, siapa ni Abu Yazid? Fi nafsihi, di dalam hatiku. Aku ingat dalam hatiku lah, al-yauma, pada hari ni, dia kata ajrabu, aku nak cuba tengok. Aku nak cuba tengok, kata betul tak? Dia kata 70,000 mengatik aku duk taruh dalam hatiku ni, dia boleh tebuh orang duduk dalam neraka. Dengan bahawa pemuda ni dia royak kata ibu dia duduk dalam neraka. Dia pun nak try, nak cuba, dia nak make mengatik hak 70,000 tu, dia nak hadiah beri tengok. Nak tengok lagu mana. Sidqahu, akan benarnya, benar syabun pemuda ni. Dia nak tengok kata pemuda ni benar tak? Betul tak hak dia royak kata ibu dia duduk dalam neraka saat ni. Fa alhamanillahu, kama dia mengilham akan daku oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengilham sab'ina alfan, iaitu 70,000 mengatik la ilaha illallah, hak 70,000 tu. Walam yattali' ala zalika ahadun, dan tidak memandang di mereka itu mengatik 70,000 tu ahadun, satu orang pun tak tahu. Dia kata aku duk taruh simpan mengatik 70,000, tak ada siapa dia tahu. Illallah, malaikat Allah Ta'ala saja hak tahu, kata aku ada duk taruh mengatik 70,000 ni. Orang ni tak tahu. Lepas tu dia nak cuba tengok. Kata aku nak ambil hadiah kepada ibu dia dalam neraka ni, nak tengok kata benar tak? Boleh tebuh daripada neraka sungguh tak? Padahal orang lain tak tahu dia seorang itu. Allah Ta'ala tahu, dia tahu kata dia ada 70,000 mengatik. Wa qultu, kama dia aku kata fi nafsi al-asar hakun. Iaitu asar sani hakun. Kata sahabah tadi, asak ni ikut habis lah. Hakun makna kata sebenar. Wallazina rawahu, dia kata sadiqun, dan orang yang riwayatkan asak ni dia kata sadiqun, segala orang yang benar. Dia kata Allahumma ya Allah, baru dia berdoa. Inna sab'ina alfan, bahasanya 70,000 ni. Aku dah mengatik 70,000 ni. Fidaun hazihil mar'ah ummi hazasya. Aku jadi penebuh bagi ini perempuan, ibu bagi pemuda hak duk dalam neraka ni. Aku ambil 70,000 ni jadi penebuh bagi ibu budak ni hak duk dalam neraka. Dia ingat dalam hati lagu tu. Pamas tamantu khatira, maka tidak sempurna lagi oleh aku akan
Alitas sang hati sak ni fi nafsi di dalam diriku, aku niat tu tak paksud lagi illa an qala malaikat bahawa berkata ia sabun pemuda sak ni, ya ammi wahai pak saudaraku, hiya ukrijat, dia kata ia ibu aku tu, umi ibu aku sak ni ukrijat dibawa keluar dah daripada api neraka. Oh, dia kata pemuda haduk teriak sak ni. Dia kata ibuku ni waktu tubik dah daripada api neraka. Lepas tu dia pun padahal dia duk ingatlah hati dah, dia kata kun hadiah kan 70,000 ni beri pada ibu pemuda ni. Tak sempurna lagi dia niat lagu tu, tiba-tiba pemuda ni bangun royak kata, ibuku dia mau tubik daripada neraka dah. Oh, tu dia. Alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah, mujur sungguh-sungguh. Jadi Nawayak kata Abi Yazid ni dia yakin lah. Dia yakin kata mengatik 70,000 ni jadi penebus daripada api neraka sungguh. Sebab dia teruji, dia tereteh dah kata seorang lelaki sak ni, dia ayat kata ibu dia masuk neraka sak ni, bawa dia hadiah bah tu. Jadi dia kata ibuku tubik daripada api neraka dah. Padahal tak ada siapa dia tahu kata dia ada mengatik 70,000. Tu dia. Mereka Allah Ta'ala saja hak tahu. Baru dia yakin kata ngatik 70,000 ni dia kata boleh jadi penebus daripada api neraka. Sebab itulah kita kena ada nah. Tiap-tiap orang ni kena ada simpan taruh ngatik 70,000. Kita ambil sari sikit tak apa dah. Sari ambil 100 kali 50 kali ikutlah, ambil sikit sekali. Tapi kena tanda lah. Hari ni boleh apa? 50, esok boleh apa? 100, tanda. Bawa cukup 70,000 tu, tak apa dah kita simpan taruh. Dia untuk apa? Sebagai jadi penebus daripada api neraka. Lebih kau molek lagi. Lebih kau molek lagi. Tak mau tak cukup. Tak mau tak cukup. Dia payah agak nak ambil ni. Kalau kita mengatik semua nampak 5 bulan tak habis tu. Kita ambil sehari 100, 200, 4, 5 bulan. Habis ni kadang-kadang. Dia. Sebab itulah dia kena pakai masa sikit ni. Kita ambil sekat ni ni. Kita ambil sekat ni. Bawa molek masa dia. Kita ambil sekat ni. Ambil sekat ni lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina innaka Allahumma inna nasta'uduka ilma ma 'allamtana farduhu inda hajatina ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Bangga dia. Salam. Allah. Astagfirullah.